Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Alina. Nama Ana Elisha. Nama Ana Ishrah dan kami akan membentangkan mengenai tajuk koordinasi dan gerak balas. Anda semua nak tahu tak apa maksud homeostasis? Homeostasis ni merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam suatu badan organisma. Contohnya arah suhu, air, pH, tekanan darah dan macam-macam lagi supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Bila pengekalan persekitaran dalam badan satu organisma dalam keadaan yang seimbang dan stabil, yang membolehkan semua proses hidup dalam satu badan organisma ni berjalan dengan lancar. Kalau keadaan persekitaran tidak seimbang, macam suhu terlalu tinggi, sel-sel organisma boleh mati. Untuk kepentingan dan pengetahuan antum semua, homeostasis ini sangat penting bagi manusia. Antara kawal homeostasis yang penting dalam badan manusia ialah kawal atur kandungan air dan suhu badan. Lepas tu, info yang pertama ialah bila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah, macam kalau suhu meningkat, pusat kawalan di otak akan mesan peningkatan tu. Yang kedua ialah apabila mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan menurun kepada julat normal. Sebaliknya, bila suhu badan menurun, mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan meningkat kepada julat normal. Seterusnya, kita pergi ke kawal atur kandungan air. Sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Maksud endokrin ialah himpunan kelenjar yang merembeskan bahan kimia perutusan yang dikenali sebagai hormon. Pada awalnya, kandungan air dalam badan kita berada pada aras normal. Selepas kita dahaga dan kita meminum air, kandungan air dalam badan kita akan meningkat secara automatik dan ia dikesan oleh otak supaya otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal dapat menambahkan penghasilan air kencing yang banyak. Kemudian, apabila ginjal menghasilkan air kencing yang banyak, kadar air dalam badan kita akan menurun secara julat normal. Manakala keadaan yang kedua berbeza pula dengan keadaan yang pertama. Pada mulanya, air dalam badan kita berada pada aras normal. Selepas kita melakukan aktiviti seperti bersenam, kandungan air dalam badan kita akan mengeluarkan peluh dan ia akan dikesan oleh otak supaya otak dapat merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal dapat mengurangkan penghasilan air kencing. Dan kemudian, kandungan air dalam badan kita akan meningkat kepada julat yang normal semula. Kawal atur suhu badan. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Antara organ yang terlibat pula ialah kulit, otak dan otot rangka. Pada hari yang panas, suhu badan kita akan meningkat. Peningkatan suhu badan ni akan dikesan oleh otak, seterusnya otak akan melepaskan satu mekanisme iaitu mekanisme pembetulan di macam signal. So, apa yang terjadi dalam mekanisme pembetulan ni? So, firstly, salur darah kita akan mengembang. Second, bulu roma kita akan condong. Third, kita akan berpeluh. Fourth, aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurangan, seterusnya menurunkan suhu badan. Fourth sekali, air kencing akan menjadi sedikit. Lepas tu, bila dah terjadi semua benda ni, dia akan menurunkan suhu badan kita, seterusnya menjadikan suhu badan kita kepada suhu badan yang normal iaitu 37 darjah Celsius. Seterusnya, pada hari yang sejuk pula, suhu badan kita akan menurun. So, penurunan suhu badan ni akan juga dikesan oleh otak dan juga akan melepaskan mekanisme pembetulan. Apa yang terjadi pula ialah salur darah kita akan mengecat. Second, bulu roma kita akan menegak. Third, kita akan kurang berpeluh. Fourth, iaitu yang terakhir sekali, otot rangka akan mengecat dan mengendur secara aktif dan menyebabkan seseorang tu menggigil supaya meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama juga, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Kemudian dah terjadi semua ni, suhu badan kita akan meningkat. Seterusnya menjadi balik suhu normal iaitu 37 darjah Celsius. Seperti yang kita tahu, apabila suhu persekitaran tinggi, kelenjar perlu menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyujukkan kulit apabila peluh tersejat. Dan juga salur darah akan mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit kita bagi membebaskan tenaga haba. Apabila suhu persekitaran rendah pula, bulu roma akan mendegak supaya dapat memerangkap satu lapisan
udara yang bertindak sebagai penebat haba. Apabila suhu persekitaran rendah juga, salur darah akan mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit kita bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Homeostasis berlaku pada haiwan dan tumbuhan. Haiwan seperti anjing dan kucing tidak mempunyai kelenjar peluh di badan ataupun di kepalanya, tetapi ia berada di tapak kaki. Kucing mengekalkan homeostasisnya dengan suhu persekitarannya dengan menjilat bulu di badannya supaya suhunya berkurangan. Manakala anjing mengekalkan homeostasisnya dengan menjelirkan lidahnya supaya suhunya berkurangan. Haiwan reptilia yang dikenali sebagai benda hidup yang mempunyai tulang belakang dan berdarah sejuk, seperti cicak, ia mengekalkan homeostasisnya dalam persekitaran sejuk dengan kadar metabolisme rendah dan suhu badan menurun. Manakala persekitaran panas, jantung berdegup dengan sangat cepat dan pergerakan akan menjadi sangat pantas. Kadar metabolisme cepat dan suhu badan akan meningkat. Kita boleh perhatikan keadaan tumbuhan pada waktu yang berlainan dalam sehari. Tumbuhan perlukan air yang mencukupi untuk mengelakkan mereka daripada layu dan mati. Persoalannya, macam mana tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari yang panas dan hari yang sejuk? Air dalam tumbuhan hilang melalui satu proses yang dinamakan transpirasi. Dalam proses transpirasi ni, air hilang daripada daun dalam bentuk uap air ke persekitaran melalui stoma. Perkara ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Transpirasi ni akan membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Penjilatan air pula akan menyejukkan tumbuhan pada hari yang panas. Kita boleh tengok kat sini. Bahagian akar tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah, kemudian transpirasi pada daun menghasilkan daya yang menarik air dari batang tumbuhan. Stoma. Sel-sel pengawal akan mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas. Pada masa yang sama, uap air akan hilang pada daun dan hal ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Pada waktu siang, stoma terbuka supaya lebihan air akan tersejat daripada daun dan melalui transpirasi. Pada suhu yang terlalu tinggi pula, stoma akan tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Apa kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup ni? Ianya bertujuan untuk menyediakan satu keadaan optimum dalam badan supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim yang peka kepada persegaran. Bagi sesiapa yang belum tahu maksud enzim, enzim ialah bahan protein yang dikeluarkan oleh sel-sel hidup dan bertindak sebagai mangkin dalam tindak balas kimia. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat ialah pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi sama ada di alam maya atau fizikal. Apa hukum ikhtilat? Pada mulanya, hukumnya ialah haram, tapi sebahagian pendapat para ulama mengatakan ikhtilat adalah diharuskan dalam beberapa keadaan. Yang pertama ialah ketika darurat. Contohnya macam lelaki ni nak selamatkan perempuan dalam kemalangan. Yang kedua, ketika dalam keperluan, yakni hajat. Contohnya waktu ketika pembelajaran, ketika melayani tetamu, ketika jual beli dan banyak lagi. Apa yang dilarang sewaktu ikhtilat? Yang pertama ialah pandangan yang berlebihan. Yang kedua, bersentuhan. Yang ketiga, berkata-kata lembut. Yang keempat, berkhalwat, yakni berdua-duaan. Yang kelima, tidak menutup aurat. So, pengajarannya kat sini, janganlah kita berikhtilat, janganlah kita menghampiri zina. Firman Allah, la taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Kenapa? Sebab menghampiri zina tu, cara-cara menghampiri zina tu salah satunya berikhtilat. Betul lah, bila berikhtilat boleh berkemungkinan besar akan berzina. So, if we stay away from ikhtilat, insyaAllah we will stay away from zina. Dan kami akan dalam kemalangan.